A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Ini adalah nombor telefon saya. Saya merupakan Islamic Estate Planner, iaitu yang menguruskan tentang wasiat, hibah, penyelesaian harta pusaka Islam. Saya bekerja di As-Salihin Trustee Berhad. Okey, boleh hubungi saya sekiranya ada masalah yang saya sebut tadi. Okey, ini adalah soalan munasaqat yang saya dapat daripada channel YouTube saya, Nurul Syazwani binti Rosmawi. Soalan ini saya dapat dalam 2-3 hari lepas. Okey, ini adalah carta ahli waris yang telah saya loraikan arwah lelaki. Dia meninggal pada tahun 1958. Dia ada isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Okey, isteri ini kita tengok satu persatu. Waris faraid yang wajib kita tengok iaitu waris fardu, iaitu pertama isteri ataupun suami. Sekiranya yang meninggal ini adalah lelaki, kita tahu pasangan dia adalah isteri. Okey, kita tengok dulu dia ada isteri ke tak. Kedua, kita tengok anak lelaki, anak perempuan. Ketiga, kita tengok ibu, kita tengok bapa. Okey, kemudian barulah kita tengok waris-waris gantian itu. Okey, pertama sekali tengok isteri dia. Isteri yang pertama meninggal dulu sebelum dia, iaitu 1940. Dia meninggal 1958. Jadi isteri ini tidak akan dapat apa-apa bahagian. Isteri kedua pun sama. Isteri kedua meninggal pada tahun 1950. Maka isteri ini pun tidak akan dapat bahagian apa-apa. Dan isteri ketiga meninggal pada tahun 1955. Isteri ini pun tidak akan dapat apa-apa bahagian. Isteri keempat meninggal pada tahun 2010. Maka isteri ini akan dapat 1/8. Sebab apa? Sebab 1/8 sebab adanya keturunan, adanya furuk, adanya anak-anak di bawah ini. Maka isteri akan dapat 1/8. Okey, kita tengok anak-anak. Okey, anak-anak kita tengok satu persatu. Anak anak daripada isteri pertama ada anak perempuan seorang, anak lelaki, anak perempuan. Tetapi kita tengok kat sini. Anak perempuan ini meninggal pada tahun 1960. Tetapi anak lelaki ini meninggal sebelum arwah lelaki ini. Maka anak lelaki ini tidak akan dapat bahagian faraid. Kerana apa? Kerana anak lelaki ini telah meninggal dunia dahulu dan arwah ini ada anak lelaki lain. Ni ada anak lelaki, ada anak lelaki, ada anak lelaki. Maka ada anak lelaki lagi. Ada 4 orang anak lelaki lain. Maka anak lelaki ini tidak akan menerima bahagian faraid. Serta keturunan dia, anak-anak yang kat bawah pun tak dapat bahagian faraid. Kemudian kita tengok anak perempuan. Anak perempuan ini akan dapat bahagian faraid. Okey. Kita tengok anak kepada isteri kedua. Anak isteri kedua, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Kita tengok bila dia meninggal. 1972, 1966. Okey, dua-dua orang ini layak menerima bahagian faraid. Kemudian kita tengok anak isteri ketiga. Anak perempuan pertama, anak lelaki kedua, anak lelaki ketiga, anak perempuan keempat. Okey, keempat-empat ini akan dapat bahagian faraid. Sebab apa? Sebab anak perempuan ini meninggal pada tahun 1978. Yang ini meninggal pada tahun 1980. Yang ini meninggal pada tahun 1984. Dan yang bongsu, iaitu anak perempuan ini meninggal pada tahun 1987. Semuanya meninggal selepas daripada arwah ini. Maka mereka ini akan dapat bahagian faraid. Okey, kita tengok daripada isteri bongsu, isteri yang keempat. Kita tengok anak lelaki meninggal pada tahun 2016. Anak perempuan meninggal pada tahun 2014. Anak perempuan kedua-dua ini masih hidup. Anak bongsu dan kedua bongsu ini masih hidup. Maka keempat-empat ini akan dapat bahagian faraid. Sebab apa? Yang ini meninggal pada tahun 2016, 2014 selepas daripada arwah ini meninggal dunia. Maka yang akan dapat bahagian faraid adalah isteri ini, isteri, anak perempuan daripada isteri pertama 1, 2, anak lelaki 3, 4, yang ini pendapat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang anak akan dapat bahagian faraid, iaitu anak lelaki berapa orang? 1, 2,
3, 4. 4 anak lelaki dan 8, betul. 4 anak lelaki dan 8 orang anak perempuan bersama dengan isteri yang bongsu ini, isteri yang meninggal pada tahun 2010. Tetapi timbul masalah yang timbul ini disebabkan oleh ketidakbahagiaan. Makna apa ni? Maksudnya tidak diuruskan bahagian si mati ini, berlaku pula kematian seterusnya. Okey, kita tengok satu persatu. Pertama sekali kita tengok untuk isteri yang pertama ini. Dia ada anak perempuan ini. Anak perempuan ini layak kan tadi? Anak perempuan ini layak menerima bahagian faraid. Jadinya dia meninggal dunia dia meninggal dunia sebelum nak bahagikan harta pusaka 1960. Bapa dia meninggal 1958, dia meninggal pada tahun 1960. Okey, kita tengok dia ada anak ke tak? Okey, dia ada anak, tetapi anak dia, dua orang ini, anak lelaki dan anak perempuan ini meninggal dunia dulu sebelum arwah perempuan inilah, maksud saya anak kepada si mati yang pertama. Okey, apabila anak lelaki dan anak perempuan ini meninggal dunia sebelum arwah, kita kena tengok cucu, kita kena tengok anak kepada si anak yang meninggal itu. Okey, kalau anak lelaki daripada anak perempuan ini, dia akan dapat. Okey, dia tidak, anak lelaki ini bukan mewarisi daripada datuk dia ni. Anak lelaki yang meninggal 1955 ini bukan mewarisi daripada datuk dia. Dia mewarisi bahagian mak dia ini. Mak dia ni siapa? Mak dia ni anak perempuan kepada arwah lelaki yang meninggal pada tahun 1958. Okey. Seterusnya kita tengok anak lelaki ini ada anak ke tak? Okey, kita tengok ada anak, 3 orang anak lelaki. Okey, tiga-tiga ini akan dapat bahagian faraid daripada wanita yang meninggal dunia ini. Daripada yang meninggal pada tahun 1960 ini, iaitu anak perempuan kepada arwah lelaki ini. Kemudian kita tengok anak perempuan kepada perempuan ini layak ke dapat bahagian faraid? Tidak layak. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i dikenali sebagai zawi al-arham, maka anak perempuan ini tidak akan menerima bahagian serta keturunan dia tidak akan dapat bahagian faraid sebab dia meninggal dunia dahulu. Okey, dia meninggal dunia dahulu sebelum anak perempuan ini. Okey, yang ni selesai. Yang ni saya dah terangkan tadi. Anak lelaki ini tidak akan mewarisi sebab dia meninggal dunia dahulu sebelum bapa dia, serta bapa dia ada anak lelaki lain. Anak lelaki ini, anak lelaki ini. Maka dia tidak akan mewarisi bahagian faraid. Kemudian kita tengok anak perempuan daripada isteri yang pertama meninggal juga pada tahun 1960. Dia ada siapa? Dia ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Bahagian anak perempuan ini yang dibahagikan kepada anak lelaki dan anak perempuan. Bukannya anak lelaki dan anak perempuan daripada perempuan ini, okey, maknanya cucu lah. Cucu ini bukannya mewarisi daripada datuk ini. Kita kena bear in mind, kita kena ingat, kita kena perkokohkan pemahaman faraid kita, insya-Allah. Okey. Okey, anak perempuan ini meninggal pada tahun 1960. Dia ada siapa? Dia ada anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Okey, apabila ada anak lelaki, ada anak perempuan, kita tengok, anak lelaki pula meninggal dunia. Anak lelaki meninggal dunia pada tahun 1973. Anak perempuan meninggal dunia pada 1970. Okey, kita tengok 1970 dulu. Anak perempuan ini meninggal dunia 1960 dan anak perempuan dia pun meninggal pada tahun 1970. Dan anak perempuan ini ada anak. Sebab apa? Yang ni tak dapat. Yang ni dapat. Sebab apa? Sebabnya anak perempuan ini meninggal selepas emak dia. Yang ni 1970. Yang ni 1960. Maka anak perempuan ini akan dapat. Tetapi belum sempat nak bahagi, dia pula meninggal dunia. Maka dapatlah kepada anak-anak
dia. Okey, 2 anak lelaki, 3 anak perempuan. Okey, seterusnya anak lelaki ini pun meninggal dunia pada tahun 1973, iaitu selepas daripada emak dia ini. Emak dia ni siapa? Emak dia ni anak kepada arwah lelaki yang pertama tadi. Okey. Emak dia tak sempat nak menikmati harta pusaka yang ditinggalkan, mak dia pula meninggal dunia. Kemudian belum sempat nak bahagi kepada anak lelaki ini pula meninggal dunia pada tahun 1973. Okey, belum sempat nak bahagikan kepada anak lelaki ini, maka jatuhlah kepada anak lelaki ini. Okey, selesai untuk isteri yang pertama. Okey, isteri yang kedua, dia ada 2 orang anak lelaki, 2 orang anak, iaitu anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Anak lelaki pun meninggal dunia. Anak lelaki ni meninggal dunia, ada 4 orang anak lelaki masih hidup, seorang dah meninggal dunia. 2 orang dah meninggal dunia pada tahun 1977 dan ada anak daripada anak lelaki ini. Okey, maka yang inilah yang akan mewarisi. Kemudian kita tengok anak lelaki ini meninggal dunia, dia ada juga anak perempuan. Anak perempuan ini masih hidup 3 orang. Tetapi ada seorang dah meninggal dunia, iaitu anak perempuan kepada lelaki ini meninggal pada tahun 1957. Maka 1957 ini sebelum datuk dia meninggal dunia. Maka apabila dia meninggal dunia sebelum itu, maka dia tidak akan mewarisi, dia tidak akan dapat bahagian faraid. Okey? Sebab dia walaupun contohnya dia ada keturunan kat bawah ni, keturunan dia dikenali sebagai zawi al-arham, maka dia tidak akan dapat bahagian apa-apa daripada anak lelaki ini. Ingat ya, yang ini semua ni, yang bahagian bawah-bawah ni bukannya dapat daripada datuk dia. Dia dapat lapisan seterusnya sebab ayah dia yang ni lah, anak lelaki ni yang meninggal 72 ni, tak sempat lagi nak bahagi harta yang ditinggalkan oleh lelaki yang meninggal pada tahun 1958, dia pula meninggal dunia. Okey, sebelum sempat nak bahagi 1970 ini, yang ni pula meninggal dunia. Jadi sebelum nak bahagikan yang ni pula meninggal dunia dan dapatlah kepada yang ini. Okey, kita kena faham satu persatu. Okey, seterusnya adalah anak perempuan kepada isteri kedua dan arwah lelaki ini. Anak perempuan ini pula meninggal dunia pada tahun 1966. Dia tinggalkan siapa? Anak lelaki 2 orang, anak perempuan seorang. Anak lelaki masih hidup seorang, anak perempuan masih hidup seorang. Tetapi anak lelaki yang sulung dah meninggal dunia pada tahun 1968, iaitu 2 tahun selepas wanita ini. Maka cucu dia akan mewarisi. Betul. Cucu dia akan mewarisi. Maafkan saya tiba-tiba terbela sekejap. Okey, 1968. Sebenarnya 1966 anak perempuan ini meninggal dunia. Tak sempat lagi nak bahagi, anak lelaki ini pula meninggal dunia 1968. Sebab apa? Sebabnya anak ini patutnya dapat. Anak ini mewarisi tapi tak sempat nak bahagi. Maka bila tak sempat nak bahagi, yang dia dapat ini akan dapat kepada anak lelaki dan anak perempuan ini. Okey? Seterusnya adalah isteri ketiga. Isteri ketiga ini ada berapa orang anak? 1, 2, 3, 4. Anak perempuan yang pertama meninggal dunia pada tahun 1978 sebelum nak bahagi bahagian faraid lelaki yang meninggal ini. Dan anak perempuan ini ada meninggalkan 3 orang anak, iaitu 2 anak lelaki, 1 anak perempuan. Anak lelaki ini pula meninggal dunia pula pada tahun 1983 dan dia ada anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Okey, kemudian anak lelaki ini pula meninggal dunia pada tahun 1983. Anak lelaki ini meninggalkan anak perempuan seorang. Seorang anak perempuan akan dapat 1/2 dan selebihnya akan dapat asobah kepada
makcik dia ini, iaitu saudara seibu sebapa perempuan. Sebab apa? Sebab ini adalah makcik kandung dia. Makcik kandung ini akan dapat kita panggil asabah ma'al ghairi. Makcik ni akan dapat lebihan. Makcik ini akan dapat baki-baki. Okey, yang ni dapat 1/2 sebab dia seorang dia anak perempuan je. Dan bakinya akan dapat pada makcik dia. Sebab tak ada pakcik. Pakcik dah meninggal dunia dahulu. Okey, pakcik yang ni lah. Pakcik kat sini iaitu saudara seibu sebapa. Saudara seibu sebapa lelaki kepada ayah dia. Maknanya yang ini makcik kepada yang anak ini. Okey. Okey, seterusnya adalah anak lelaki. Anak lelaki meninggal pada tahun 1980. 1980 dia meninggalkan anak perempuan seorang anak perempuan 2 orang, tapi anak perempuan yang kedua ni dah meninggal dunia dahulu. Dia mati, dia meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Okey. Okey, anak lelaki kepada lelaki yang meninggal ini, 1958 ini yang meninggal ini, anak lelaki ini meninggal pada tahun 1980. Dia ada 2 orang anak perempuan. Maka 2 orang anak perempuan ini akan dapat 2/3. 2/3 ini kepada anak-anak kepada lelaki ini, dan selebihnya akan dapat kepada dia punya saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan. Kemudian kita tengok untuk isteri yang ketiga ini. Isteri ketiga untuk anak lelaki ini. Anak lelaki yang ketiga ini meninggal pada tahun 1984. Tetapi anak ini tiada waris yang lain. Maka apabila tiada waris yang lain, dia ada saudara seibu sebapa perempuan, iaitu dia ada adik-beradik kandung seorang, maka adik-beradik ini akan dapat 1/2, dan yang selebihnya akan dapat kepada adik-beradik sebapa, iaitu yang ni lah, 4 orang ini, iaitu 1 adik-beradik lelaki, adik-beradik sebapa lelaki, dan 3 daripada adik-beradik sebapa perempuan. Okey, sebab ni dia tak ada pasangan, dia tak ada anak, maka waris-warisnya di kalangan mereka sahaja. Okey, seterusnya adalah anak perempuan. Anak perempuan meninggal pada tahun 1987. 1987 belum sempat nak bahagi, anak ini meninggal dunia, dan anak perempuan ini meninggalkan anak lelaki 2 anak lelaki. 2 anak lelaki dah mati, dan anak perempuan 4 masih hidup, 2 dah mati. Maka yang akan dapatnya adalah anak-anak kepada anak wanita ini. Dan 4 yang hidup ini, 4 anak perempuan hidup ini tetap akan dapat bahagian faraid dia. Okey. Seterusnya isteri pula meninggal dunia. Isteri yang keempat ini meninggal dunia selepas dah bahagikan untuk isteri yang pertama, isteri kedua, isteri ketiga. Pandai disusun. Saya tahu soalan ini adalah soalan tricky, dan soalan ini direka oleh orang yang fasih dalam faraid, dan saya tahu dia menguji saya. InsyaAllah semoga jawapan ini dapat dikongsi, dan sekiranya ada kesilapan, saya mohon yang memberi soalan ini menegur saya. Okey, kita tengok isteri yang keempat ini meninggal dunia pada tahun 2010 setelah anak daripada isteri yang pertama meninggal, anak daripada isteri kedua meninggal, anak daripada isteri ketiga meninggal. Hanya ada isteri yang keempat dan anak-anak dia sahaja. Okey, isteri keempat meninggal pada tahun 2010. Isteri ini tiada pasangan, maksudnya dia tidak kahwin lain, dia tiada suami, dia hanya ada anak-anak yang sama dengan
arwah lelaki ini, iaitu 4 orang. Ada seorang lelaki, 3 orang perempuan. Tetapi ditakdirkan pula anak perempuan yang kedua meninggal dunia pada tahun 2014 setelah wanita ini meninggal dunia. Maknanya anak-anak ini, anak-anak 4 orang ini akan dapat bahagian faraid daripada bapa dia tadi, serta anak-anak 4 orang ini akan dapat bahagian faraid daripada emak dia ini. Okey. Seterusnya adalah anak perempuan daripada isteri keempat ini meninggal dunia dan dia ada seorang anak lelaki dan 7 orang anak perempuan. Maka inilah yang akan dapat bahagian faraid. Seterusnya kematian yang terakhir adalah anak lelaki daripada isteri keempat dengan arwah ini meninggalkan 5 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. Okey. Ini adalah penyelesaian. Ini adalah carta baru. Ini baru carta yang saya tunjukkan. Penyelesaiannya insya-Allah saya akan buat video seterusnya sebab saya rasa saya dah kena stop dulu untuk talking supaya saya dapat refresh minda saya dulu. Okey, kita tengok dahulu. Yang meninggal adalah yang pertama ini. Pertama, satu kematian. Okey, kemudian ni meninggal. 1, 2, 3, 4. Sorry. Yang ni meninggal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kalau tak silap saya, apa yang saya kira ini ada 24 lapis kematian. Saya tahu soalan ini adalah soalan untuk menguji saya. Saya mohon kepada pemberi soalan ini, sekiranya ada kesilapan saya, ada kesalahan saya, ada khilaf saya, mohon tegur saya sebab saya ini bukanlah siapa-siapa. Saya ini masih belajar juga, masih jauh, sangat jauh ilmu yang saya ingin gali, ilmu yang ingin saya terokai sebab terlalu banyak ilmu yang saya kurang. Jika ada yang silap, jika ada apa yang salah, tolong tegur. Untuk pengiraan saya dah siap buat, cumanya yang ni saya guna tangan. Yang ni saya dah siap buat. Isteri kedua, isteri ketiga saya cuba buat tetapi apabila saya nak letak dekat slide ni dia tak nampak. Mungkin saya akan buat video lain. Saya kena buat video lain untuk memberi penjelasan satu persatu. InsyaAllah jika ada ilham, insyaAllah saya akan cuba terangkan nanti. Okey, untuk hari ini semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.